Assalamualaikum murid-murid. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video pendidikan jasmani tahun 6 Cikgu Hashidah hari ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada unit 6 Riang Rekreasi, tajuk Clue oh Clue. Murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 60 dan 61. Baiklah murid-murid, mari kita lihat standard pembelajaran. 1.14.1 melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan clue. 2.14.2 mengenal pasti strategi yang sesuai digunakan semasa bermain permainan tradisional seperti permainan libat dan hidup mati. 5.3.1 memberi kritikan membina dan menerima kritikan secara terbuka di dalam kumpulan. Mari kita lihat halaman dalam buku teks. Murid-murid boleh lihat pada muka surat 60 dan 61 sebagai rujukan. Ona, Luqman dan rakan-rakan menyertai aktiviti pandu arah berdasarkan clue. Aktiviti ini mengendaki peserta mencari arah dan lokasi yang dinyatakan pada kad clue. Kepantasan mencari dan memahami clue membantu mereka menjadi pemenang aktiviti ini. Kamu juga boleh merancang dan melaksanakan aktiviti seperti di bawah bagi meningkatkan pengetahuan pandu arah berdasarkan clue. Di sini terdapat panduan keselamatan. Pastikan kamu hanya ke tempat yang dinyatakan dalam kad arah sahaja. Baiklah, mari kita lihat. Stesen mula bergerak ke arah barat laut menuju ke stesen A. Pada anggaran jarak 150 meter, cari clue 2 berdasarkan pantun clue 1 ini. Okey, mari kita lihat clue 1. Pak Mat berkebun di pagi hari, bunga melati, kembang menawan. Tempat yang gelap saya terangi, agar yang dicari mudah ditemukan. Agak-agak apa ya? Okey, baiklah. Lampu. Stesen A. Bergerak ke timur laut, susuri denai sejauh 150 meter ke stesen B. Lokasi clue dalam pantun yang berikut. Clue 2. Sinar mentari indah berseri, terhibur hati, kicauan burung. Gunalah saya ke tempat tinggi, tertib memanjat, elak tersadung. Baiklah, mari kita lihat anak panah. Ya, tangga. Kita sudah sampai ke stesen B. Bergerak ke tenggara sejauh 120 meter. Lokasi clue dalam pantun yang berikut. Kicau burung beralun merdu, lunak didengar, tidak terperi. Boleh berehat atau beradu, tidak letih, singgah di sini. Apa ya? Okey, pondok. Okey, baiklah. Kita sudah sampai ke stesen C. Bergerak ke barat daya sejauh 300 meter, lokasi clue dalam pantun yang berikut. Clue yang keempat. Di tunggul kayu hinggap si denak, di air tenang si keli berenang. Di sini saya berdiri tegak, setia menanti barangan dibuang. Okey, tempat apa? Iaitu tong sampah. Kita berada di clue yang kelima. Bergerak ke utara sejauh 90 meter ke stesen penamat. Daftar dan catat masa penamat kamu. Okey, baiklah. Kita sudah sampai ke stesen penamat pada pukul 10.45 pagi. Apakah sebenarnya pandu arah? Mari kita lihat.
Pandu arah merupakan aktiviti yang menentukan seseorang untuk merancang dan mengikut haluan atau pergerakan yang ditetapkan. Pergerakan itu bergerak ke beberapa lokasi berdasarkan clue, anggaran jarak atau arah mata angin sebagai petunjuk, seperti contoh yang telah cikgu baca tadi. Apakah peralatan yang kita perlukan? Ya, kompas dan peta. Semasa aktiviti ini, kamu perlu bergerak pantas, berfikir dengan pantas dan merancang dengan rapi. Baiklah murid-murid, ini merupakan arah pada kompas seperti mana yang terdapat pada arahan yang ada di setiap stesen yang kita lihat tadi. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Murid-murid ingat? Baiklah, mari kita lihat kebaikan aktiviti pandu arah. Yang pertama, sukan untuk semua. Jadi, aktiviti ini ialah aktiviti yang kita boleh lakukan ketika beriadah. Meningkatkan kecergasan fizikal, meningkatkan kecergasan mental dan daya tumpuan, memberi cabaran dan keseronokan, membina sikap positif dan keyakinan diri, menggunakan persekitaran yang sihat, meningkatkan kemahiran pembacaan peta dan kompas, memupuk sifat keberanian dan ketenangan dalam keadaan cemas. Kenapa ya dalam keadaan cemas? Mari kita lihat. Apa yang akan kita lakukan ya jika kita tersesat? Pertama, hentikan perjalanan dan berehat dahulu. Kita janganlah panik. Kemudian, kita teliti peta dan bandingkan perjalanan yang telah kita lalui sebelum itu. Berpatah balik ke belakang, ke titik kawalan ataupun lokasi terakhir jika kita tidak dapat memastikan di tempat sebenar di mana kita berada. Seterusnya, jika selepas berpatah balik ke lokasi akhir tidak membantu kita mencari tempat sasaran, maka gunakan deria untuk menetap dan mencari kawasan yang ada manusia. Gunakan kompas sebagai pandu arah. Jika kita masih gagal, carilah aliran air atau anak sungai dan mengikutnya sehingga ke sungai dan berjumpa perkampungan. Baiklah murid-murid, sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Bye! Jaga diri semua. Assalamualaikum.